Pendengaria 897. Berikut ini adalah kisah yang saya janjikan semalam. Pembuka tirai rancangan misteri jam 12. Bersama dengan seorang peminat dari Indonesia. Berkongsi pengalaman beliau. Saya tak nak sebutkan dari kawasan mana, tapi namanya Mulyadi berkongsi peristiwa ini. Pendengar-pendengar Ria 897, Mulyadi menceritakan, saya ada sebuah kumpulan paranormal di Indonesia, Casey. Kumpulan saya ini macam kumpulan-kumpulan yang lain untuk membuktikan kewujudan makhluk halus. Tapi seringkali kami buat rakaman di tempat yang dikatakan tempat itu adalah angker, tempat yang berhantu. Tidak pernah pun dapat merakamkan. Malah kadang-kala hanya mendengar bunyi-bunyi yang mungkin benar ataupun hanya mainan telinga saja, kata Mulyadi dari Indonesia. Ini tahun 2005 apabila saya dan rakan-rakan yang lain telah pun mendapatkan khidmat seorang dukun, Casey. Beberapa kali kami cuba menjemput dukun ini untuk bersama dengan kami dalam satu eksperimentasi untuk mendekatkan diri dengan alam yang kedua. Dukun ini enggak mahu bersama dengan kami. Dukun ini tidak setuju, katanya, dengan apa yang kami ingin lakukan. Berkali-kali kami cuba dapatkan. Akhirnya setelah sekian lama kami memujuk ataupun kami menjemput dukun itu, barulah dia setuju. Ini merupakan satu kerja pemujaan yang kami sendiri hendak lihat. Casey dan pendengar Ria 897, lazimnya orang merakamkan penampakan makhluk halus dalam kamera, video kamera dan sebagainya. Tapi Casey, apa yang berlaku pada saya dan rakan-rakan paranormal yang lain amat memeranjatkan. Kami telah pun pergi ke sebuah rumah. Dukun ini mengatakan, rumah inilah ramai yang datang dan mencuba nasib. Ramai dukun-dukun handalan datang ke rumah ini untuk mendapatkan ilmu. Rumah, dikatakan rumah yang dibawa adalah sebuah rumah banglo yang dah pun terbengkalai, tidak lagi dihuni beberapa tahun lamanya. Rumah itu ada sejarah hitam. Wanita ini mati gantung diri dengan niat untuk mengganggu suami. Mengganggu suami dan mistress ataupun skandal suami bila dia dapat tahu. Difahamkan sebelum saya sentuh tentang kisah saya, sedikit sejarah tentang rumah banglo berhantu di Indonesia. Dekat jalan, saya tak nak sebutkan, nombor semua ada ya. Tapi rumah ini, wanita ini dengan sengajanya berpakaian serba merah, mengerbangkan rambutnya. Kemudian saya difahamkan oleh dukun tersebut, wanita itu telah menggantung dirinya di kamar tidur utama dalam banglo tersebut dengan niat untuk menghantui hidup suami dan juga mistressnya, supaya mistress tersebut tidak dapat memiliki rumah banglo. Memang benar, Casey, rumah banglo yang besar, yang luas, akhirnya sekarang terbengkalai, tidak boleh digunakan lagi. Suami pulang dengar khabar daripada dukun ini. Suami diganggu, sampaikan mistress ataupun kekasih gelap si suami tidak dapat hidup bersamanya dengannya lagi. Suami terpaksa biarkan rumah, hendak dijual. Ramai pembeli yang datang, dihantui dengan kehadiran wanita berpakaian merah, rambut panjang, dikenali sebagai kuntilanak. Banglo kuntilanak jalan ... di Indonesia. Pendengar Ria 897, sesaat kami tiba dalam banglo tersebut, kami memasang 2 kamera dalam bilik yang dikatakan di mana tempat wanita itu gantung diri.
Saya dan rakan-rakan yang lain seramai 7 orang termasuk dukun nampak Casey. Dalam bilik tersebut ada satu batang cangkuk digunakan untuk menggantung diri wanita tersebut. Disitulah saya disuruh duduk. Dukun itu membuat satu bulatan dengan menggunakan kapu sirih. Katanya dukun, salah seorang dari kami perlu duduk dalam bulatan itu. Yang lain tidak boleh berada dekat, kena keluar dari banglo dan tinggalkan kalau memang hendak lihat dan nampak kehadiran kuntilanak dalam banglo jalan ... Jadi fikir punya fikir, akhirnya kata Mulyadi, saya telah pun volunteer untuk duduk dalam bulatan tersebut. Dukun itu melorek satu bulatan dibuat dari kapu sirih. Katanya kalau saya keluar dari bulatan ini, tak tahu apa-apa boleh berlaku pada saya. Saya walau apapun terjadi, jangan keluar. Kalau dah terlampau takut, beritahu, kita semua akan masuk ke dalam. Tapi ada syarat-syaratnya. Pendengar Ria 897 FM, Mulyadi rasa takut pada mulanya. Bila turun ke bawah sedang buat persiapan, pasang kamera di atas kepalanya dengan helmet, pasang kamera di dada, pasang mikrofon, rakan-rakan semua tanya, "Mul, kamu mau enggak buat ini benar-benar loh?" Saya hanya berdiam diri. Ini peluang untuk kumpulan paranormal kami dikenali. Saya kata, tak apa, aku nekat. Apa-apa berlaku pada aku, kamu semua tolong naik atas dan bantu ya. Pendengar Ria 897. Akhirnya tiba masanya. Dukun, Mulyadi dan 2 orang sahabat. 4 orang naik ke atas, lagi 3 standby di bawah, luar dari banglo, sedang tunggu isyarat. Naik ke atas, dukun buat bulatan, melorek bulatan dari kapu sirih. Dibaca sesuatu mantra, ditaburkan bertih. Katanya di sini, ditaburkan bertih dalam kawasan bulatan tersebut. Katanya, kuntilanak ini akan takut dengan bertih yang telah pun dijampi serapa. Kalau dia pijak, akan rasa panas dan bahang bertih tersebut. Pendengar Ria 897, kita teruskan dengan kisah yang diketengahkan oleh pendengar kita bernama Mulyadi. Diteruskan dengan pengalaman Mulyadi. Inilah tiba masanya. Akhirnya dukun membaca mantra, memanggil, menyeru. Di sini dia tak tuliskan apakah mantra yang dibacakan. Kemudian ramai dukun, 2 orang sahabat keluar. Tinggal Mulyadi seorang dalam bilik. Tidak ada cahaya lampu. Di lantai 2 dalam bilik yang ada kematian, gantung diri dengan niat nak membalas dendam kepada suami. Barang siapa yang masuk dalam banglo tersebut, orang itu akan diganggu. Ini kan pula katanya Mulyadi, kami menyeru supaya dia datang dapat dirakamkan. Pendengar Ria 897. Beberapa minit setelah dukun dan rakan-rakan Mulyadi keluar dari banglo berantu itu, Casey, bayangkanlah, kata Mulyadi, meremang rasa bulu rumahku. Aku dapat dengar bunyi telapak orang seret berjalan. Aku dapat rasakan ada aura panas dalam kamar yang aku duduk. Gelap gelita. Pada mulanya, rakan-rakan berkomunikasi dengan earpiece di telingaku. "Hello Mulyadi, kamu bisa dengar enggak?" Ya, aku bisa dengar." "Apa-apa berlaku, kamu beritahu ya. Kami akan naik ke atas." Ya. Mulalah pemujaan yang dilakukan. Dalam bilik tersebut ada satu speaker kecil ataupun alat pembesar suara yang kecil. Dukun berada di luar banglo dengan mikrofon membaca pemujaan. "Wahai nyawa yang dah pergi, kuntilanak, datanglah kemari. Rumah ini bukan milikmu." Diteruskan, kata Mulyadi. Pendengar Ria 897. Beberapa menit kemudian, timbullah kuntilanak. Aku duduk memandang ke arah tingkap. Di belakangku adalah pintu kamar.
banglo yang berhantu. Tiba-tiba aku rasa orang sirit berjalan. Bila aku menjeling sebelah kiri, terperanjat Casey. Nampak seorang gadis, wanita dalam keadaan merangkak, sedang berada betul-betul antara pintu bilik dengan ruang di luar pintu bilik. Aku dalam ketakutan. Teman-teman tak nampak Casey. Di kamera semua tak nampak. Rakan aku bertanya, "Mul, kamu okey enggak?" "Hello Mul, kamu okey enggak?" Aku tidak boleh bercakap apa-apa kerana terlampau ketakutan. Casey, bila kehadiran makhluk tersebut, seluruh sistem audio, seluruh sistem video yang digunakan dalam kamar itu tidak boleh berfungsi. Malah di telingaku hanya aku dengar bunyi bising. Bunyi bising seperti bunyi pasir. Aku dah tak boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan di luar banglo. Benda itu merangkak keliling bulatan yang dibuat oleh dukun. Aku hanya boleh pejam mata. Aku tak berani, Casey, nak buka mata melihat makhluk yang merangkak. Saat itu, aku kesal. Saat itu, aku fikirkan kalaulah boleh aku ulang balik, aku tak nak buat kerja ini, Casey. Saat itu, aku hanya ingat pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Benda itu hanya pusing. Aku dapat dengar, tapi tak nak lihat. Dapat dengar dia merangkak pusing keliling bulatan. Bertik kapu sirih yang dibuat oleh dukun. Aku dengar suaranya mengerang. Tiba-tiba mendengar suara menjadi sayu, seolah-olah menyanyi. Dekat sangat dengan telingaku. Pendengar Ria 897, mengikut kiriman Mulyadi, akhirnya aku pingsan kerana terlampau takut, Casey. Terlampau takut dalam hidup aku. Inilah pertama kali aku takut seperti ini sampai aku pingsan. Bila aku pingsan, tangan aku mungkin terkeluar dari bulatan. Dukun dan rakan-rakan lain naik untuk menyelamatkan aku. Dipendekkan cerita, pendengar-pendengar Ria 897, diangkat aku keluar dari banglo. Bila cuba sedarkan aku, tangan aku mereka perasan ada genggaman warna merah seperti yang kuat dan erat, dan ada cakaran serta gigitan dan lebam di daerah gigitan tersebut. Setelah kejadian itu, 2 tahun aku tidak lagi melibatkan diri aku dalam kerja-kerja paranormal. Casey dan pendengar Radio Ria, terima kasih kerana sudi mendengar kisah dan peristiwa aku. Selamat tengah malam, Casey. Jadi pendengar Ria 897, inilah sifat sikap manusia. Sebelum apa jua kesusahan menimpa hidup kita, menimpa apa perbuatan kita, kita tidak fikirkan tentang apa yang bakal berlaku terjadi. Tapi setelah kita terjebak dalam kesusahan, barulah kita fikir, kalaulah aku tak buat ni kan bagus. Memang seram. Saya rasa apa yang Mulia diceritakan mungkin masuk akal. Sebab katanya di sini, bila ternampak, dia hanya menjeling saja dalam kiriman email. Bila dia menjeling, benda itu rasakan, dia tak nampak penuh, tapi rasa macam ada wanita merangkak di belakangnya. Kemudian dia terus tak nak tengok sebab ketakutan. Sepanjang sesi dia dalam bilik, dia hanya pejam mata, tapi dengar benda itu merangkak kelilingnya dengan nada suara yang menakutkan. Sampaikan terlampau takut membuat dia jatuh pingsan.
bagaimana? Itulah kisah yang dikirimkan semalam pada saya. Terima kasih pada Mulyadi, seorang pendengar peminat rancangan Misteri Jam 12. Kalau mungkin ilmu di dada tidak cukup, jangan cuba kita sesekali menguji kehebatan diri kita. Kisah yang amat menarik dari pendengar kita bernama Mulyadi, saya rasa memang cukup menyeramkan. Dan kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Anda boleh hubungi saya di talian 669-11897. Dan apa kata anda dengan kisah yang pertama? Saya mohon maaf kalau kiriman email Mulyadi agak panjang sedikit, tapi saya rasa memang cukup menarik. Pengalaman, eksperimen dengan dunia paranormal. Dan bayangkan, dengan kehadiran makhluk ini, tiba-tiba semua alat rakaman, rakaman suara, rakaman video, semua statik ataupun matilah, tak boleh berfungsi dengan baik. Jadi ini mungkin agaknya tidak dapat dirakamkan kejadian dalam bilik. Pada mulanya rakan-rakan pun tidak dapat lihat apa yang Mulyadi nampak. Cuma dengar Mulyadi nafasnya tercungap-cungap kerana ketakutan benda tu di belakang dah nak masuk dalam bilik yang disebutkan tadi. Tercungap-cungap nafas sampai temannya tanya, Mul, kamu okey enggak? Kamu okey enggak? Macam itulah. Dan Mulyadi hanya berdiam diri, tak boleh bercakap. Bila dah berdepan ni, memang ada katanya memang tak boleh bercakap. Tiba-tiba ialah terlampau takut. Dan ada juga pendengar-pendengar Ria yang bercerita, saya pernah berdepan Casey dengan Jepun, saya cakap dengan dia Casey. Yang ini pula lain sampai dia tak boleh bercakap, terlampau takut sangat. Jadi kalau anda sekarang ini diberi wang sebanyak mungkin $50,000 untuk berada dalam bilik di tempat Mulyadi, kalau anda dapat mengharungi saat mereka lakukan eksperimentasi, anda keluar $50,000 menjadi milik anda. Adakah anda nak buat kerja yang dilakukan oleh Mulyadi? Bagaimana? Baik, kita jawab panggilan sekarang. Kita ke hujung talian. Hello, selamat tengah malam. Halo, Assalamualaikum. Ya, siapa bercakap ni? Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Ya, siapa ni? Saya Lee. Tapi kalau boleh, saya tak nak kemudian pasal kalau boleh ke orang lain lah. Cuma saya nak tak tolong masa saya dalam perusahaan lah. Saya betulnya rumah saya ni teruk kena toyol lah. Oh, jadi anda dah hilang wang dalam rumah lah? Ya, ada. Bini saya, anak saya ni. Ini sebelum anda teruskan, apa yang buat anda jangka itu toyol, bukan perbuatan manusia? Pasal malam ni saya simpan, saya kunci, saya lock. Tak ada orang kami ambil, anak semua dah besar. Okey. Tapi besok hilang. Anak pun sama juga, bila saya kasih dia duit, kak ayah semalam bayar kasih 100, lepas 350. Kan adik pun, saya nampak dia kira duit tau. Adik tinggal dengan mak, dengan dia je lah. Besok juga bang, adik aku dah 500 lah. Jadi anda yakin ini perbuatan bukan manusia? Confirm Confirm. Jadi laci semua dah dikunci, anda seorang pegang kunci, tetap duit hilang? Jadi sekarang kalau boleh, bila perkara ini berlaku? Dah lama ke atau baru 2-3 minggu ni sebenarnya? Dah lama, tapi dia tak selalu tau. Dia tak selalu tau. Yang selalunya bila kita macam ingat lupa ni betul berlaku ni. Lagi selalu gitu. Bila waktu anda ingat lupa, itulah dia hilang. Jadi belakang ni dah nap lah. Dah nap. Pasal ni hari saya kasih anak saya, besok dia hilang. Hari saya simpan, besok dia hilang. Jadi sekarang ni coraknya lebih ketara lah. Lebih ketara lah. Jadi kalau boleh saya nak nombor telefon yang orang pandai lah macam pun. Yang boleh membantulah. Okey, nanti sebentar ya. Baik. Anda jangan letak telefon Baik. Kita akan teruskan dengan pengalaman kisah misteri anda selepas pesanan-pesanan berikut ini. Bayangkan abang tadi telefon, duitnya hilang dan confirm katanya beliau yakin bukan orang dalam rumah yang melakukan perbuatan duit hilang itulah. Jadi pada mulanya setiap kali dia mungkin leka, ingat-ingat lupa berapa dia simpan, akan hilang. Tapi bila waktu dia ingat berapa dia simpan, tak akan hilang. Tapi baru-baru ini semakin menjadi-jadi kehilangan duit dalam rumah. Jadi mungkin ada penjelasan. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, yang ini kiriman daripada pendengar kita. Ini datang daripada Nurlisa. Casey, saya nak berkongsi satu peristiwa yang saya rasa ada lucunya dan ada seramnya juga. Suami saya ni susah nak tidur awal. Kadang-kadang dia akan duduk depan komputer, Casey. Main komputer tu sampai pukul 1 pagi. Yelah, maklumlah, selalunya suami saya ni masuk kerja jam 11. Jadi dia mampulah untuk tidur lebih lambat. Saya ni suri rumah sepenuh masa.
Ada kalanya saya akan marah, bang, dah pukul berapa tak nak tidur. Nanti last. Nanti last. Jadi, entah macam mana, mungkin kerana mulut saya yang masin, suami dekat study room tengah main game, saya pun kata, abang tak nak tidur. Nanti dekat tingkap dia menjelma, baru abang tahu. Suami saya kata, awak ni meripik lah berbual. Sebab sememangnya suami saya ni jenis yang penakut sedikit lah kalau bab-bab makhluk-makhluk halus. Saya ni lebih boleh tahan daripada suami. Jadi pada beberapa malam berikutnya, saya tengah tidur dalam bilik, terbangun. Macam biasa bila buka mata, suami saya tak ada atas katil. Dalam hati ni, satu hari ni komputer ni saya sembunyikan wire. Kemudian baru nak lelapkan mata, suami saya tiba-tiba masuk dalam bilik, terus atas katil tarik selimut. Kemudian saya dengar tu, suami ingatkan saya dah tidur. Saya dengar suami, Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahalazim. Suami saya kata Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah beberapa kali. Kemudian dia baca Bismillah. Saya terdengar ni. Dan cara dia naik katil bukan cara orang nak tidur dan mengantuk. Tak ada, dia naik katil macam lompat terus. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Tak apalah, biar suami tidur. Esok pagi saya bangun nak buat sarapan untuk suami. Suami pun tengah makan. Saya pun tanya, bang, semalam siang betul abang masuk bilik? Gopuk apa? Suami diam. Tak main game lagi ke malam-malam? Suami diam lagi. Bang, kenapa bang? Suami saya ceritakan ketika dia sedang main game dekat komputer tu, tengah duduk seronok main game, tiba-tiba dekat tingkap sebelah kiri dengar bunyi orang macam hey, tapi sebutan halus hey. Suami toleh, tak nampak sesiapa dekat luar tu gelap, main lagi game. Kemudian diikuti dengan bulu rumah meremang. Suara yang sama datang dengan bulu rumah meremang. Suami rasa tak sedap hati, terus tutup plug, tak sempat nak shut down komputer. Matikan switch, angkat kaki masuk bilik, sambil jalan istighfar, sambil jalan katanya di sini membaca apa yang dia tahu, naik atas katil, ingatkan saya dah tidur tapi saya dengar segala-galanya. Memang menyeramkan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kisah yang ingin saya bacakan kepada anda dalam Misteri Jam 12. Ini adalah pengalaman yang pertama yang dikongsi. Kiriman daripada Saiful, ataupun nama yang digunakan. Casey boleh panggil saya Saiful ataupun Ipul. Ipul ada pengalaman yang ingin saya kongsi bersama dengan Casey. Ipul ada seorang nenek yang dah nyanyuk. Dah beberapa kali nenek Ipul akan keluar rumah. Ada kalanya dia tak balik, membuat kita risau. Kita kena cari. Biasalah orang nyanyuk, dia keluar, dia tak tahu macam mana nak balik. Ada kalanya Ipul akan bawa, letakkan nenek di kerusi roda. Ipul akan tolak dia berjalan-jalan keliling kawasan perumahan di Lingkuk Baru. Jadi pengalaman yang diceritakan ini berlaku di kawasan perumahan beliau dekat Lingkuk Baru. Kadang-kadang nanti bila Ipul tengah duduk dekat ruang tamu tengok TV, selalunya waktu malam. Nanti dia datang, Pul, keluar Pul, bosanlah duduk rumah ni. Ada kalanya saya akan cakap, tak apalah ni pergi tidur besok kita keluar, dah malam ni. Pul, keluarlah, bosanlah duduk rumah ni. Kalau kau tak nak, nanti aku keluar sendiri. Aku balik Tak mau Nik, jangan. Nik pergi rehat dulu. Nik masuk bilik. Nanti kalau Nik tertidur, besok kita keluar.
Nanti dia akan masuk bilik Kisi. Masuk bilik dia, naik atas katil dia baring. Nanti Lat, bukan minit dia dah baring, dalam beberapa saat dia bangun. Dia keluar. Pul. Keluar Pul. Pendengar Misteri Jam 12, pintu besi rumah sentiasa dimangga. Memang tak dibenarkan dibuka. Sebab nenek ni, walaupun dia nyanyuk, ada kalanya dia ingat. Dia akan buka pintu sendiri kalau nampak kunci. Dia akan keluar tanpa kita sedar. Tahu-tahu bila tengok, mana nenek? Pintu besi dah terbuka, luas, nenek pun dah keluar. Jadi pendengar Misteri Jam 12, ada kalanya saya terpaksa Kisi, walaupun penat bekerja pada siang hari, malam nak relax tengok TV. Oleh kerana sayangkan nenek berpasal, kata Ipul, saya akan suruh nenek pakai selindang. Kemudian letakkan dia di kerusi roda. Sebab kalau jalan, memang perlahan nenek saya jalan. Saya akan tolak dia. Daripada blok rumah saya di Lengkok Baru, jalanlah Kisi. Keluar pasar, jalan belakang, turun bukit. Kasih dia happy sikit. Barulah balik rumah. Baru dia boleh tidur. Jadi pernah sekali tu, saya bawa dia keluar. Laluan yang sama Kisi. Jalan belakang pasar, naik atas bukit, turun bukit, jalan belakang Seliko. Sampai rumah pada waktu itu sekitar jam 12 lebih malam. Ya, 12 lebih malam. Saya pun lipat kerusi roda, letak dekat luar rumah. Nenek saya pun masuk. Bila saya dah lipat, nenek saya berdiri perlahan-lahan sedang pegang pintu. Kemudian nenek kata, "Masuk. Masuk, cepat masuk. Masuklah." Gitu. Saya pun kata pada nenek, "Nek masuk dululah. Saya tengah nak simpan kerusi roda ni." "Hei, bukan kau lah. Kawan aku. Tadi kau bawa aku pusing-pusing. Dia nampak aku nampak dia. Aku ajak dia ikut balik." Saya terdiam. Dalam hati, ya Allah, orang tua ni nyanyuk. "Dalam ni, masuk dalam. Nanti dulu. Hei, masuk. Setelah beberapa saat, baru nenek masuk. Nenek jalan perlahan-lahan masuk ke dalam bilik. Saya pun pergi ke dapur untuk ambil air. Penat Kisi. Tolak nenek saya pusing dah macam maraton. Duduk depan minum air. Bila saya duduk dekat ruang tamu, saya boleh nampak bilik nenek saya. Nenek tengah duduk atas katil sambil bercakap dengan seseorang. Dalam hati dah mula datang nenek saya. Keadaan nyanyuknya tu. Sebelum tidur, saya ni tidur dekat ruang tamu dekat luar. Ibu saya tidur dalam bilik dengan adik perempuan saya. Saya duduk dekat luar, jadi saya bangun. Saya nak rapatkan pintu bilik nenek. "Bangun. Nek, tidur ni Cakap dengan siapa tu?" Pul. Besok tak payah keluar Aku dah ada kawan. Kawan aku kat sebelah ni," kata nenek saya. "Nek ni jangan main-main lah. Mana ada kawan? Tak apa Pul. Apabila saya nak capai tangan saya, nak tarik pintu. Nak tarik pintu bilik. Tengah nak capai ni, nenek kata, "Pul, tak payah. Dia dekat situ, dia tutup pintu." Yang membuat saya terperanjat, kata Ipul. Belum sempat tangan saya sampai pada tempat pemegang pintu tu. Tiba-tiba pintu tu bergerak menuju ke arah tangan saya yang sedang nak capai. Saya sampaikan tersintak, Kisi. Tersintak. Pul, aku cakap tak payah. Kawan aku tolong tutup pintu. Bila saya ke belakang, sebab pintu tu bergerak, terus pintu bam tutup dengan sendirinya. Saya dah tak berani nak buka pintu. Saya baring dekat atas lantai yang saya bentangkan tilam kecil. Sambil-sambil saya terfikir,
Adakah nenek aku ni benar-benar nampak benda tu benar-benar dalam rumah, ataupun memang nenek aku nyanyuk? Tapi kalau nenek aku buat cerita, macam mana pintu tu boleh tutup dengan sendiri? Saya pun tidak ingin fikirkan mungkin esok akan berubah. Tidur sampailah ke pagi. Pendengar Ria 897, keesokan harinya, saya dekat luar koridor rumah sedang isap rokok. Adik gadis saya keluar. Bang, abang. Apa? Bang, tengoklah ni. Entah orang mana tadi bawa balik rumah ni. Saya pun ingat benar-benar nenek keluar, kita tak perasan bawa balik kawan. Siapa? Tak tahulah perempuan mana dalam bilik. Duduk atas katil nenek. Nanti mama marah tau. Kejap. Saya pun habiskan rokok saya, kata Ipul. Masuk dalam. Bila tengok atas katil tak ada orang. Nenek tengah baring, tapi masih bercakap-cakap dengan seseorang. Diam. Nek. Mira, mana ada orang? Tadi nampak ada orang, bang. Ada perempuan duduk tepi nenek atas katil. Mana ada orang, Mira? Tak apalah, bang. Adik saya pun jalan dan masuk dalam bilik. Saya tanya pada nenek. Menghampiri nenek semakin dekat. Semakin dekat dengan nenek saya. Nek, Ipul nak tanya, Nek. Ada apalah? Tak ada. Kawan nenek ni masih ada dalam bilik ni. Ada. Kau tahu? Dia ada kat sebelah. Sebelah nenek? Sebelah kau. Hah? Kau nak apa dengan dia? Dia sebelah kau. Sinilah. Jangan kacau cucu aku. Sini. Baring sini dengan aku. Pada waktu itu saya yang sedang berdiri benar-benar dapat rasakan macam ada sesuatu di sebelah saya. Meremang bulu rumah saya. Nek boleh tak suruh kawan nenek keluar? Jangan masuk rumah ni. Nanti mama marah. Mama engkau ni. Kalau kau tak bilang, mama kau tak tahu. Biarlah dia kawan aku lah. Okey, nenek suruh dia balik dulu. Nenek suruh dia balik. Nanti besok boleh datang balik. Suruh dia balik. Nanti mama marah nanti. Yelah. Nenek saya pusing, Gesi. Ke sebelah dia yang katil memang kosong. Katil nenek saya adalah jenis katil single bed yang besar. Dia pusing bahagian tepi tu. Nenek saya baring terlampau tepi sangat sampaikan di tepinya ada sedikit ruang. Kau baliklah dulu. Besok datang lagi, Pendengar Misteri Jam 12. Waktu tu saya dapat rasakan macam ada benda keluar daripada bilik tidur nenek saya. Keluar rumah. Dan dapat rasakan macam ada sesuatu. Awal tadi bila bercakap dengan nenek. Dipendekkan cerita, kata Ipul, akhirnya bila tiba keesokan hari, benda tu datang, Gesi. Datang sebab saya nampak nenek bercakap lagi dengan benda tu. Saya dengan nenek, dengan adik saya terpaksa, Gesi, tidak beritahu mama kami sebab tak nak mama marah, tak nak mama runsing, risau. Dan saya pun cakap dengan adik saya, elak daripada pergi bilik nenek. Tapi benda ni, nenek saya nampak bercakap dengan dia. Dia tak mengganggu saya dengan adik pun. Tidak mengganggu seolah-olah nak takut-takutkan kami. Tidak. Dia hanya menemani nenek saya. Sejak benda ni ada dalam rumah, Casey, nenek saya dah tak ada nak jumpa saya, cakap nak keluar, bosan duduk rumah. Tidak.
Dia lebih suka duduk dalam rumah. Tapi saya buat perjanjian dengan Nenek. Setiap malam sebelum tidur, suruh dia balik. Dan Nenek saya buat. Saya tak tahulah benda ni yang baik ataupun bukan. Rakan MG12, kiriman SMS yang ingin saya bacakan pada tengah malam ini ataupun pada pagi ini. Berikut ini datang daripada mana sekejap daripada Kak Aina. Katanya, Kak Aina, apa khabar Kisi? Kakak ingin bercerita sesuatu dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih dahulu kepada Kisi dengan kisah-kisah setiap malam. Merupakan sebagai satu bedtime story. Kalau tak dengar Kisi malam-malam Kisi bercerita, memang tak puas ya. Terima kasihlah Pak atas mungkin suka dengan rancangan ini. Baik, kata Kak Aina, pengalaman yang kakak nak ceritakan 2 tahun yang lalu. Kakak ada seorang anak gadis. Sejak arwah bapa, iaitu suami kakak lah, arwah bapaknya, suami kakak meninggal dunia, anak kakak ni lebih susah nak dikawal. Sebelum ini pun dengan suami pun dia agak susah, tapi ketegasan suami membuat dia ada takut sedikit. Bila bapaknya meninggal dunia, dia lebih suka sangat. Bukan pasal suka bapak dia meninggal, tapi lebih suka balik lambat, lebih suka bercampur gaul dengan kawan-kawan yang kakak memang tak suka. Dia akan keluar Kisi sesuka hati, akan balik sesuka hati. Kadang-kala balik pukul 3-4 pagi, kakak sedang tidur dia balik. Kadang-kala bila kakak sedang mendengar rancangan Kisi, dia akan balik. Katanya Kak Aina kita. Jadi pendengar Ria 897, 2 tahun yang lepas perkara ini berlaku. Waktu tu anak kakak ni Kisi belum tahu tentang kehadiran rancangan Misteri Jam 12. Terutama sekali kakak nak ucapkan terima kasih. Dan katanya Kak Aina, bila anak balik malam, kakak sering kali nasihatkan dia, kau ni balik pergi tempat mana ibu tak tahu, nanti kau bawa balik siapa, ibu pun rasa susah hati. Katanya Kak Aina di sini. Minta maaf kalau kiriman SMS Kak Aina ni menggunakan banyak sangat shorthand. Jadi Kak Aina diteruskan kisahnya yang panjang ni. Akhirnya satu hari ni anak kakak telefon kakak dengan suara menangis ketakutan. Dan kakak rasa risau kerana kakak takut apa-apa berlaku padanya. Jadi kakak tanya dia di mana dan kakak akan pergi jumpa dia. Rupa-rupanya dia ada dekat bus stop rumah. Dia kata tolong turun jemput dia. Kakak pun tak fikir panjang Kisi. Kakak ingatkan mungkin ada perompak ataupun ada orang apa-apakan dia. Kakak khawatir Kisi. Kakak capailah tudung kakak, pakai selipar turun ke bawah. Kemudian tengok anak duduk dekat bus stop menangis tak henti-henti. Kakak pun duduk tepinya, peluk dia. Dia kata, maafkan saya bu, maafkan saya. Jadi saya pun macam katanya kakak ni lah Kak Aina rasa macam curiga. Tak nak tanya panjang, kakak pun peluk dia, jalan dekat kolong blok nak balik ke rumah. Ketika kakak jalan dekat pavement dari bus stop nak ke kolong blok, ada beberapa pokok mangga Kisi. Dan anak kakak bila lalu depan pokok mangga, dia peluk kakak Kisi kuat-kuat. Dan kakak dapat rasakan macam meremang bulu rumah tu bila berada di dekat kawasan tu. Kakak pun buat bodoh lah, tak nak fikir bukan-bukan. Kakak jalan-jalan sampailah dekat lift, naik lift. Kakak sampai rumah, beritahu dia lah. Waktu tu Kisi sedang bercerita dan kakak sedang buka radio dalam bilik. Kemudian bercakap dengan dia, tanya kenapa. Akhirnya dia bersuara. Dia katakan bila dia balik malam tu, turun taksi lah depan bus stop tu, dia dah sedang jalan, tiba-tiba dekat atas pokok dia ternampak macam ada kepala manusia sedang memerhatikan dia, tapi tak ada badan. Benda tu seolah-olah berdesing bunyinya sampai dia toleh tengok atas. Bila dia nampak, dia terpekik. Kemudian katanya di sini dia lari pergi bus stop, telefon kakak suruh turun. Waktu yang kakak sedang mendengar, kakak ada dengar bunyi budak terpekik. Kakak fikirkan Kisi yang putarkan sound effect. Rupa-rupanya anak sendiri terpekik. Selepas kejadian malam tersebut, dia pun takut Kisi nak balik agak malam. Ada jugalah kakak bersyukur ya Kisi, sebab penampakan tersebut telah pun menyekat dia dari balik malam sampailah ke saat ini Kisi. Dan yang menggembirakan kakak, dia dah mula mendengar rancangan Kisi dengan kakak. Setiap malam kami berdua akan masuk bilik dan dengar rancangan Misteri Jam 12 bersama-sama. Terima kasih pada Kisi dan pada pendengar Ria yang lain. Daripada Kak Aina. Wah, kisah yang seram dan kisah yang menarik.
Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Yang ini daripada pendengar kita, siapa ni? Okeylah, saya rasa saya pun dah terlebih masa. Terima kasihlah bagi yang sewaktu dengannya. Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti, baru betul. Selamat bercuti pada anda semua. Dan terima kasihlah terus bersama Ria Insomnia. Ini betul lah, orang-orang ni akan membawa, tapi tak apa, terima kasih. Dia kira pada saya, dia concern lah, mengambil berat tentang diri saya. Terima kasih lah pada mempunyai diri. Dan saya ingin tanya anda lah, sampai sekarang ni, saya rasa macam Facebook ni macam ada masalah pula. Benda yang saya post, saya tak dapat lihat. Cuma ada dalam timeline ataupun dalam news feed saja. Jadi bagaimana? Ada siapa boleh bantu? Ada yang kata, Kisi, memang Facebook memang macam ni, nengnong-nengnong. Macam lagu nengnong je. Baiklah, oleh kerana saya ni ialah baik hati, saya rasa saya buka satu lagi talian lah untuk anda bercerita. Okey, last dah tak ada. Lepas ni MJ12 berehat. Okey. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, selamat tengah malam. Siapa tu? Ahmad. Ahmad buat panggilan dari mana, Ahmad? Daripada Clementi. Anda di rumah lah sekarang ni? Saya. Ahmad ada kisah tentang apa, Ahmad? Tentang Pontianak. Saya ada jumpa satu kisah dekat Melaka. Oh, Melaka. Anda bercuti di sana? Dengan keluarga. Oh, ini rumah saudara ke atau tinggal di hotel ni? Di hotel. Okey, silakan kisah. Silakan kisah anda. Semasa tu 2 tahun lepas lah, saya pergi Melaka dengan saya punya sanak saudara, kawan-kawan semua. Habis masa malam-malam, saya dengan kawan-kawan ambil keputusan lah pergi pantai. Kami sebenarnya kita dilarang pergi pantai, tapi kita tetap nak pergilah. Nak pergi lah. Siapa yang melarang tu? Yang melarang siapa? Mak kita punya parents lah. Kita pergi. Sekali dekat dia punya pantai, jauh sekali kita ternampak bayang. Kita pun terperanjat lah. Terus kita balik. Kita balik ke hotel. Ada terputus talian panggilan Ahmad ni. Baik, saya rasa saya tutup tirai bila disuruh telefon. Mungkin yang terakhir tu tadi terputus-putus. Terima kasih bagi anda. Okey, last. Semua silas lah. Ini uncle tengah tunggu kat depan saya ni. Nak restart komputer. Uncle, sorry wait lah. Okey, satu lagi kisah. Datangnya daripada Seri, katanya, Assalamualaikum Gisi. Waalaikumsalam. Nama saya Seri. Saya ingin bercerita tentang satu perkara pengalaman yang berlaku. Suami saya pernah terjumpa satu jenis suami saya pernah terjumpa sejenis perhiasan, dan ini merupakan satu becak lama tau. Memang cantik Gisi, dan ia dibuat daripada besi dan kayu. Dia bawa balik rumah, dia polish, dia bersihkan, dan dia simpan dalam almari display unit lah dalam rumah. Yang menakutkan Kisi, pernah satu malam saya ternampak Kisi, pakcik lelaki tua berdiri depan cermin almari ketika saya nak keluar bilik pergi ke dapur. Tapi yang hairan, saya nampak orang tua tu dari belakang. Sebenarnya kisahnya begini. Dalam rumah saya ni ada memang bapa tinggal bersama dengan saya, tapi bapa saya memang tak boleh bangun. Kalau dia nak ke tandas, nak ke mana pun harus dibantu, kata Seri. Tapi bila saya ternampak pakcik tu dari belakang, saya terperanjat lah. Takkan bapa aku boleh bangun? Saya masuk bilik kejutkan suami. Suami keluar tengok dengan saya, tengok tak ada apa-apa. Kemudian 2 hari berikutnya, suami tanya mana becak yang dia jumpa tu. Saya pun tak tahu. Saya cakap dalam almari lah. Tak ada. Cari, tak ada. Sekali kesian terperanjat. Benda tu boleh ada tepi bapak saya. Atas katil, bapak tengah tidur, becak mainan tu yang dibuat daripada kayu dan besi ada tepi bapak saya. Jadi hairan, bapak aku tak boleh bergerak. Macam mana benda ni boleh bergerak?
Dan Bergaria 897, oleh kerana suami pun dah fikir bukan-bukan, saya pun fikir bukan-bukan, ambil becak tu buang dalam tong sampah Kisi. Itulah pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Nak tanya bapak saya pun dia dah tak boleh bercakap Kisi. Dia dah tak boleh bercakap, hanya terbaring dan berdiam diri. Apa jua dia nak bilang, dia akan buat suara. Kadang-kala susah nak faham, tapi bila dia tunjuk hand gesture nak makan, ya dia panas, dia tahulah cakap macam mana tunjukkan. Itulah pengalaman daripada Seri. Itu dia. Setiap manusia ni pastinya lah ada waktu yang kita sihat. Minta maaf Seri, saya ambil contoh lah. Ya, kita ada kalanya macam sekarang ni, ada ramai di antara kita sihat, angkat tangan kiri senang lah. Benda-benda yang senang ni, alah angkat tangan tak boleh. Satu hari bila nikmat ni ditarik ni, adakah kita dah bersiap sedia ke belum? Sama-sama lah kita renungkan. Jumpa anda esok malam dalam Misteri Jam 12. Terima kasih dan terus bersama Ria Insomnia. Okey, pengalaman selanjutnya. Ini adalah satu kisah yang mana melibatkan mana tadi? Okey. Baik, kisah ini datang daripada pendengar kita yang mendengar rancangan MG12. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nana. Saya pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Shah Alam, Malaysia. Kisi, kalau boleh bacakan kisah saya. Ini adalah pengalaman paling menyeramkan. Saya memanglah ada waktu-waktu yang seram. Kadang-kadang nak naik kereta, nak pandu kereta, balik malam-malam seorang pun seram. Tapi ini yang paling seram Kisi dalam hidup saya. Apabila saya berada di rumah saya ni, di Shah Alam ni saya tinggal di sebuah apartmen. Dan apartmen ni saya berkongsi dengan dua orang lagi kawan lah. Kami berkawan dan bekerja di tempat yang sama. Jadi kami suara bertiga ni menyewa sebuah apartmen. Jadi duit bulanan tu kita bagi tiga. Taklah berat sangat. Jadi kata Nana, apa yang terjadi ketika kawan saya ni, dia telah pun mengambil cuti. Cuti selama lebih kurang 2 minggu. Jadi 2 minggu, dua-dua kawan saya yang ambil cuti ni, mereka adik-beradik lah. Jadi satu balik kampung, satu lagi pun ikut. Mereka cuti 2 minggu. 2 minggu kata Nana, saya duduk dalam rumah ni seorang diri. Tak pernah saya duduk seorang diri. Pada waktu itu, itulah pertama kali saya duduk dalam apartmen yang kami sewa ni seorang diri. Dan inilah kisah yang Nana nak ceritakan. Pendengar Ria 897. Ada kalanya bila saya dengan dua orang lagi teman saya yang tinggal di dalam satu apartmen, kita dua akur dalam apartmen tu. Kadang-kadang rasa seram, rasa seperti ada sesuatu. Walaupun dalam apartmen tu cuma ada 2 bilik tidur. Satu bilik tidur saya, satu lagi bilik tidur yang mana adik-beradik ni berkongsi lah, merupakan kawan yang bekerja sama tempat dengan saya. Jadi bila mereka dah tak ada ni, mereka bercuti balik kampung selama 2 minggu, saya seorang diri pertama kali. Saya dah rasa takut. Teman saya 2 orang ni kata, kalau saya nak panggil kawan untuk 2 minggu ni, panggillah tidur dengan saya. Saya kata tak nak lah. Saya pun tak selesa tidur dengan orang luar. Memang ada kawan Kisi, tapi yelah, ini pun rumah yang kita sewa, milik teman saya juga. Jadi akhirnya saya beranikan diri. Saya seorang diri dalam rumah berkenaan. Malam yang pertama kawan-kawan tak ada, macam-macam bermain di fikiran saya. Saya duduk dekat ruang tamu sedang menonton TV Kisi. Pada waktu tu tengah tengok drama. Konon-konon tengok drama romantis ni, saya berangan lah yang saya ni heroin dalam drama tu, kata Nana. Tiba-tiba Kisi, drama yang saya tonton, TV tu mati dengan sendirinya, macam ada orang matikan TV. Saya naik marah ni. Alamak, TV ni buat perangai pula. Pula bab drama tu bahagian yang paling menarik. Alamak, saya terus jadi marah. Saya hidupkan TV. TV ni pula dia nak menyala, tunggu beberapa saat baru dia menyala. Jadi saya pun tunggu. Jadi bila tengah tunggu TV nak menyala, TV tu blank screen dah, warna hitam, kata Nana. Jadi bila TV tu blank screen, screennya warna hitam, ia ibarat macam cermin, boleh nampak refleksi. Saya tekan, TV tu tengah nak nyala, hitam, dalam beberapa saat baru TV tu menyala. Astaghfirullahalazim, ya Allah Kisi. Saya nampak dekat sofa tepi saya Kisi
Di tepi saya sofa, ada orang sedang dalam keadaan rukuk. Mata terbeliak tengah tengok saya, Casey, melalui refleksi pada TV berkenaan. Saya tulis, astagfirullah. Saya terperanjat, Casey. Saya tulis, saya istighfar, tengok kiri, tengok kanan. Saya tengok TV dah menyala. Dan saya dah tak kisah lagi tentang drama tu. Masih lagi terbayang-bayang, Casey, wajah yang menakutkan. Itu baru malam pertama, Casey. Malam berikutnya, saya dah takut. Masih lagi terbayang-bayang. Tapi itulah, saya dah nikat dan standby surah-surah suci dekat telefon bimbit saya. Alhamdulillah, malam tu cuma rasa seram, tak kena ganggu. Begitu juga dengan malam kedua, malam ketiga, masuk malam keempat, dia muncul lagi, Casey. Waktu tu saya pula sedang berada dekat dapur, tengah nak masak mi segera. Tengah masak mi segera perisa kari. Wow, sedap tu Taruh telur, cili sos, sayur. Sempat saya selit. Jadi saudara, kata beliau, saya tengah masak ni, mi segera tengah masak. Sambil-sambil saya masak, saya dengar dekat background tu ada bunyi suara TV. Sedang iklan. Masak. Tiba-tiba, Casey, saya dengar bunyi suara orang seolah-olah macam menangis. Pendengar Ria 897 FM. Saya dekat dapur ni terus jenguk. Daripada pintu dapur saya jenguk dekat ruang tamu. Dengar macam orang nangis dalam rumah ni. Tak mungkin lah. Mungkin agaknya suara dari TV. Okeylah, saya pun masak Maggi, dah masak semua, masuk dalam mangkuk. Angkat mangkuk tu, taruh depan. Kemudian sedang tonton TV. Casey, okey. Tak ada apa-apa, habis makan, cuci mangkuk. Tengok jam, dah pukul 11, nak tidur besok kerja. Matikan TV, masuk dalam bilik, tutup pintu, nak tidur. Tiba-tiba Casey tengah baring atas katil. Dia main ketuk pintu, Casey. Dalam apartmen tu tak ada orang lain kecuali saya. Kali ini dia ketuk pintu, saya tak buka, Casey. Hari yang kelima, saya dah tidur bukan seorang diri. Saya dah paksa salah seorang kawan juga yang kerja sama tempat dengan saya. Saya kata, engkau kena temankan aku sampai diorang balik. Nasib baiklah, bila ada orang dalam rumah, tetap ada gangguan. Tapi tak sedahsyat yang saya kena seorang diri. Teman saya sampaikan kata apa? Rumah kau ni seram juga Patutlah kau suruh aku temankan kau. Tahu tak apa, Misteri Jam 12. Yang ini kiriman daripada Nick Faizal. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengalaman saya yang saya nak kongsi ini berlaku ketika saya dengan isteri. Waktu itu kami sedang memandu. Dan saya nak tunjukkan isteri saya Masjid Omar Salma. Masjid Omar Salma dekat dengan Mediacorp ni. Macam je. Tak apalah, kita dengar kisah ni Dan pada waktu itu, sebenarnya saya dalam perjalanan nak pulang ke rumah. Saya tinggal di kawasan Ang Mo Kio. Dan bila saya mandu ni, isteri kata jangan jalan jauh, jangan jalan dekat lah. Nak pulang ke rumah tu, isteri kata jalan belakang, di mana itu merupakan kawasan Stevens Road. Kemudian saya pernah satu ketika dahulu beritahu isteri tentang sebuah masjid yang ada kawasan perkampungan dekat dengan stable kuda. Dan saya katakan saya pernah solat Jumaat di sana beberapa kali. Saya suka dengan masjid tu dan saya malah pernah bergambar dan tunjukkan isteri gambar. Isteri saya pada malam tu benar-benar nak tengok dan kami pun pergilah ke sana memandu menggunakan Mount Pleasant, Casey. Bila memasuki kawasan Mount Pleasant, jalan kiri kanan hutan dengan rumah-rumah banglo yang sunyi sepi. Tak faham macam mana orang-orang ni boleh tinggal di rumah yang sunyi sepi macam tu. Jadi saya memandu perlahan-lahan, takut terlajak.
saya harus memasuki jalan yang diberi nama Gymkhana Road. Jadi bila tengah memandu perlahan-lahan, tiba-tiba saya terperasan dekat tepi jalan ni ada seekor binatang warna hitam serupa seekor anjing yang besar berada di sebelah kanan jalan. Saya ternampak, kemudian saya nak menegur, baru nak beritahu isteri, saya teringat kalau boleh jangan menegur, saya pun buat bodoh lah. Benda tu dah berlalu di belakang saya. Kemudian sampai depan nampak satu lorong, Gymkhana Road, saya pun memandu masuk ke dalam. Dalam perjalanan, di sebelah kiri saya ni ada sebuah rumah hitam putih. Ini rumah yang saya rasa mungkin didiami oleh foreign talent yang bertugas di Singapura. Jadi isteri saya terpandang dan saya juga ternampak benda yang sama. Dalam waktu memandu perlahan-lahan, isteri pun tunjuk, "Bang, apa tu bang dekat atas bumbung rumah?" Dengan jelas kami nampak, Casey, macam ada orang sedang duduk di atas bumbung rumah yang ada di sebelah kiri. Kawasan tu gelap, sunyi dan sepi. Siapa pula dekat atas bumbung? Lalu saya pun beritahu isteri, "Dahlah, jangan menegur." Kita memandu memasuki satu lorong menuju ke arah Masjid Umar Salma yang juga terletak dekat kawasan yang penuh dengan hutan-hutan dan kehijauan. Pendengar Misteri Jam 12, beberapa saat setelah saya belok, bumbung kenderaan saya ada hentakan yang kuat. Dalam hati, saya berdoa, tolonglah jangan ada apa-apa yang mengganggu saya dengan isteri. Casey, kami berdua rasa takut sangat-sangat. Mungkin tadi isteri saya ada menegur tentang sesuatu yang duduk atas bumbung rumah. Mungkin saya rasa pada waktu itulah benda itu terbang dan hinggap atas kenderaan. Saya pun tak tahu. Dalam perjalanan sampai saja Casey dekat bawah masjid tu, nak pandu naik ke atas, boleh rasakan benda tu terbang dan tinggalkan kenderaan. Mungkin pada waktu itu kita nak masuk perkarangan masjid, dia takut. Jadi memandu naik atas. Masjid tu gelap, tidak ada orang pun di dalam masjid tu. Saya dengan isteri keluar dan saya tunjukkan inilah Masjid Umar Salma yang cantik. Isteri saya jatuh cinta dengan kawasan itu. Memang tenang, sunyi, sepi. Dan Casey, beberapa hari kemudian kami kembali pada waktu petang untuk solat asar bersama. Bila isteri lihat kawasan tu pada waktu petang, memang cantik sangat-sangat. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, yang ini kiriman daripada pendengar kita. Ini datang daripada Nurlisa. Casey, saya nak berkongsi satu peristiwa yang saya rasa ada lucunya dan ada seramnya juga. Suami saya ni susah nak tidur awal. Kadang-kadang dia akan duduk depan komputer, Casey. Main komputer tu sampai pukul 1 pagi. Yelah, maklumlah, selalunya suami saya ni masuk kerja jam 11. Jadi dia mampulah untuk tidur lebih lambat. Saya ni suri rumah sepenuh masa. Ada kalanya saya akan marah, "Bang, dah pukul berapa tak nak tidur? Nanti last. Nanti last. Jadi entah macam mana, mungkin kerana mulut saya yang masin, suami dekat study room tengah main game, saya pun kata, "Abang tak nak tidur." Nanti dekat tingkap dia menjelma, baru abang tahu. Suami saya kata, "Awak ni meripik lah berbual." Sebab sememangnya suami saya ni jenis yang penakut sedikit lah kalau bab-bab makhluk-makhluk halus. Saya ni lebih boleh tahan daripada suami. Jadi pada beberapa malam berikutnya, saya tengah tidur dalam bilik, terbangun. Macam biasa bila buka mata, suami saya tak ada atas katil. Dalam hati ni, satu hari ni komputer ni saya sembunyikan wire. Kemudian baru nak lelapkan mata, suami saya tiba-tiba masuk dalam bilik, terus atas katil tarik selimut. Kemudian saya dengar tau, suami ingatkan saya dah tidur. Saya dengar suami, "Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahaladzim. Suami saya kata Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah beberapa kali. Kemudian dia baca Bismillah. Saya terdengar ni. Dan cara dia naik katil bukan cara orang nak tidur dan mengantuk. Tak ada, dia naik katil macam lompat terus. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Tak apalah, biar suami tidur. Esok pagi saya bangun nak buat sarapan untuk suami. Suami pun tengah makan. Saya pun tanya, "Bang, semalam siang betul abang masuk bilik?"
Gopuk apa? Suami diam. Tak main game lagi ke malam-malam? Suami diam lagi. Bang, kenapa bang? Suami saya ceritakan ketika dia sedang main game dekat komputer tu, tengah duduk seronok main game, tiba-tiba dekat tingkap sebelah kiri dengar bunyi orang macam hey, tapi sebutan halus hey. Suami toleh, tak nampak sesiapa. Dekat luar tu gelap, main lagi game. Kemudian diikuti dengan bulu rumah meremang. Suara yang sama datang dengan bulu rumah meremang. Suami rasa tak sedap hati, terus tutup plug. Tak sempat nak shut down komputer. Matikan suis, angkat kaki masuk bilik, sambil jalan istighfar, sambil jalan katanya di sini membaca apa yang dia tahu, naik atas katil, ingatkan saya dah tidur tapi saya dengar segala-galanya. Memang menyeramkan. Terima kasih dan selamat tengah malam.